Selamat sejahtera, nama saya Kayatri Anak Perempuan Kumanan, nombor matrik 01 dan 24F1053. Hari ini saya membentangkan tentang kes 1, kes rasuah bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tengku Adnan Tengku Mansor 2018. Mari kita sama-sama melihat tentang latar belakang kes ini. Tengku Adnan yang lebih dikenali sebagai Tok Nan adalah seorang ahli politik berpengaruh yang pernah memegang jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan dalam Kabinet Malaysia. Beliau juga merupakan Setiausaha Agung UMNO pada ketika itu. Pada tahun 2018, Tengku Adnan didakwa terlibat dalam rasuah yang melibatkan seorang pemaju hartanah, Tan Sri Chai Kin Kong yang merupakan pengarah syarikat pembangunan hartanah. Seterusnya, tuduhan rasuah. Tengku Adnan didakwa menerima suapan berjumlah RM1.5 juta daripada Tan Sri Chai Kin Kong sebagai balasan untuk memberi sokongan kepada pembangunan projek hartanah oleh syarikat pemaju tersebut di wilayah persekutuan. Suapan tersebut diberikan antara tahun 2013 dan 2016 ketika Tengku Adnan masih menjawat jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Menurut pihak pendakwaan, Tengku Adnan menggunakan kedudukan politiknya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kelulusan projek hartanah di wilayah persekutuan. Tan Sri Chai sebagai pemaju hartanah memberikan wang tersebut sebagai balasan untuk sokongan yang diberikan oleh Tengku Adnan terhadap projek-projek yang beliau usahakan. Mari kita lihat tentang perbicaraan dan pembelaan. Perbicaraan: menerima suapan RM1 juta daripada Tan Sri Chai Kin Kong bagi tujuan memberikan sokongan terhadap projek pembangunan. Menerima suapan RM500,000 daripada individu yang sama untuk tujuan yang sama. Dalam pembelaannya, Tengku Adnan mengemukakan hujah bahawa duit yang diterimanya bukanlah suapan tetapi lebih kepada sumbangan politik yang diberikan kepada parti politik yang beliau wakili UMNO. Beliau juga menyatakan bahawa wang yang tersebut digunakan untuk tujuan aktiviti parti dan tidak berkaitan dengan sebarang keputusan rasmi yang diambil oleh beliau sebagai menteri. Apakah keputusan yang diambil oleh mahkamah? Pada 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Tengku Adnan bersalah atas tuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.5 juta. Hakim Mahkamah Tinggi, Justice Muhammad Zaini Mazlan memutuskan bahawa Tengku Adnan tidak mempunyai alasan yang munasabah untuk menerima wang tersebut. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM2 juta terhadap Tengku Adnan. Walau bagaimanapun, pada November 2020, hukuman penjara tersebut diganti dengan denda RM2 million atau penjara selama 12 bulan jika denda tidak dibayar. Kesimpulannya, kes rasuah Tengku Adnan Tengku Mansor adalah contoh kes rasuah yang melibatkan seorang pemimpin politik kanan di Malaysia. Walaupun Tengku Adnan akhirnya terlepas daripada hukuman penjara, kes ini menunjukkan keseriusan pihak berkuasa dalam menangani isu rasuah di negara ini. Wahai kawan-kawan, apakah langkah yang patut dilakukan dalam sesebuah kes rasuah? Pertamanya, pihak berkuasa seperti SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu menjalankan penyiasatan yang menyeluruh dan profesional. Seterusnya, pendakwaan harus dibuat dengan penuh ketulusan setelah bukti mencukupi dikumpulkan. Selain itu, perbicaraan di mahkamah perlu dijalankan dengan adil dan terbuka. Mahkamah perlu menjatuhkan hukuman yang setimbal berdasarkan keseriusan kesalahan rasuah tersebut jika tertuduh didapati bersalah. Di samping itu, ketelusan dan sistem pengawasan yang lebih baik perlu dilaksanakan untuk mengurangkan kemungkinan rasuah. Akhir sekali, program pemulihan atau pendidikan mengenai kesan buruk rasuah perlu dijalankan untuk mendidik individu yang terlibat dalam kes rasuah. Ini adalah bukti yang saya dapati daripada kes ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi kes rasuah yang kedua, suspek merupakan warga negara Malaysia yang berasal dari Sarawak, tertuduh bernama Erlina binti Zulkifli. Dikategorikan di bawah Badan Berkanun, majikannya Jabatan Pelajaran Negeri dan menjawat jawatan pembantu pengurusan murid PPM prasekolah. Bagi tertuduh, kesnya adalah memalsukan dokumen bagi mengeluarkan cek bank. Tuduhan pertama adalah pada 24 Februari 2016 di antara jam 8 hingga 11.59, tertuduh telah memasukkan sebuah dokumen bagi mengeluarkan cek bank Islam yang bernilai RM9,000 di bawah nama Maisus Enterprise yang beralamatkan SK Kuala Kebulu Sebau untuk penyediaan makanan murid sepanjang aktiviti. Kes yang kedua juga sama, namun pada tarikh 2 Mac 2016, jam sama dan tujuan yang sama, mengeluarkan cek bank Islam, namun di bawah alasan untuk penyediaan makanan murid asrama sepanjang aktiviti di luar sekolah. Cek yang dikeluarkan adalah bernilai RM80.60.65. Tuduhan yang ketiga, pada 30 November 2015, pada jam yang sama, suspek telah memasukkan dokumen bagi mengeluarkan cek bank Islam yang bernilai RM9,000 dengan alasan pembekalan makanan murid sepanjang aktiviti. Tuduhan yang keempat,
ialah pada 17 November 2015 pada jam yang sama, suspek mengeluarkan cek Bank Islam yang bernilai RM2,000 dengan alasan penyediaan makanan murid juga. Tuduhan yang kelima, pada 5 November 2015 pada jam yang sama, suspek mengeluarkan cek Bank Islam juga yang bernilai RM9,000 dengan alasan yang sama, pembekalan makanan murid sepanjang aktiviti. Tuduhan yang keenam, pada 16 Oktober 2015 jam yang sama, suspek mengeluarkan cek Bank Islam bernilai RM9,100. Tuduhan yang ketujuh, pada 5 Oktober 2015 pada jam yang sama, suspek mengeluarkan cek Bank Islam RM2,805. Alasan yang lebih kurang sama dengan tuduhan-tuduhan yang sebelum ini. Dan tuduhan yang terakhir ialah suspek pada 5 Oktober 2015 pada jam yang sama mengeluarkan cek Bank Islam bernilai RM2,900. Bagi setiap tuduhan, bagi tuduhan pertama, hukuman yang dikenakan adalah denda RM5,000 termasuk 4 bulan penjara. Tuduhan yang kedua, denda RM5,000 termasuk 4 bulan penjara. Tuduhan yang ketiga, denda RM10,000 termasuk 5 bulan penjara. Tuduhan yang keempat, denda RM10,000 termasuk 5 bulan penjara juga. Tuduhan yang kelima, denda RM5,000 termasuk 4 bulan penjara. Tuduhan yang keenam, denda RM10,000 termasuk 5 bulan penjara. Tuduhan ketujuh, denda RM10,000 termasuk 5 bulan penjara. Dan terakhir sekali, denda RM9,000 termasuk 4 bulan penjara. Kesalahan yang dilakukan di bawah Seksyen 471 Kanun Keseksaan Undang-Undang dalam memalsukan dokumen. Berdasarkan kes ini, perlindungan untuk setiap individu-individu yang menjawat jawatan awam di dalam negara, rasuah haruslah dielakkan kerana masa depan akan gelap. Nama saya Divania Ana Perempuan Raja Segar. Nombor pendaftaran saya ialah 01DM24F1047. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kes rasuah projek tenaga solar sekolah luar Bandar Sarawak. Latar belakang ketiga. Kes ini melibatkan projek tenaga solar bernilai 1.25 bilion yang bertujuan membekalkan tenaga kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Rosma didakwa meminta dan menerima rasuah daripada Saidi Abang Samsudin, pemilik syarikat Jepa Holdings Sendirian Berhad yang memperoleh projek tersebut daripada Kementerian Pendidikan Malaysia melalui rundingan terus. Rosma dikatakan telah menggunakan kedudukannya sebagai isteri Perdana Menteri untuk mempengaruhi keputusan kerajaan dalam penganugerahan projek. Tuduhan rasuah. 3 pertuduhan utama. Yang pertama, meminta rasuah sebanyak 187.5 juta daripada Saidi Abang Samsudin. Yang kedua, menerima suapan 6.5 juta sebagai balasan membantu Jepa Holdings mendapatkan projek solar. Yang ketiga, penglibatan dalam rundingan projek secara tidak sah. Pada 1 September 2022, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Rosma bersalah dan menjatuhkan hukuman iaitu penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan, denda 970 juta, salah satu denda terbesar dalam sejarah penghakiman Malaysia. Dan Rosma kemudiannya memfailkan rayuan terhadap keputusan ini. Yang seterusnya, perbicaraan kes rasuah tersebut. Rosma Mansur didakwa atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek tenaga solar bernilai 1.25 bilion untuk 369 sekolah di Sarawak. Pembelaan Rosma. Pengguam Rosma berhujah bahawa tiada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahawa wang yang diterima adalah rasuah. Mereka mendakwa ia adalah derma dan bukan suapan. Yang kedua, projek solar diluluskan melalui proses sah dan bukan hasil campur tangan Rosma. Yang ketiga, Saidi Abang Samsudin sebagai saksi pendakwaan mempunyai motif untuk menipu dan meringankan hukuman dirinya. Kesalahan dan undang-undang. Kesalahan dan undang-undang yang dilanggar Rosma dituduh mengikuti Seksyen 16A Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 berkaitan dengan permintaan dan penerimaan suapan. Yang kedua, Seksyen 24 1 Akta SPRM 2009 menetapkan hukuman bagi kesalahan rasuah. Selain itu, keputusan mahkamah dan hukuman. Pada September 2022, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa Rosma bersalah atas semua pertuduhan dan menjatuhkan hukuman iaitu penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan, denda 970 juta. Jika gagal membayar, hukuman penjara tambahan 30 tahun akan dikenakan. Lagi sekali, penangguhan pelaksanaan hukuman. Mahkamah membenarkan permohonan Rosma untuk menangguh pelaksanaan hukuman penjara dan pembayaran denda sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Rayuan. Keputusan ini menandakan satu lagi langkah penting dalam usaha Malaysia memerangi rasuah terutama melibatkan individu berprofil tinggi.
Kesimpulannya, kes ini membuktikan bahawa penyalahgunaan kuasa dan rasuah dalam projek kerajaan boleh membawa akibat serius walaupun melibatkan individu berprofil tinggi seperti Datin Seri Rosmah Mansor. Mahkamah Tinggi mendapati beliau bersalah atas 3 pertuduhan rasuah selepas bukti kukuh menunjukkan beliau meminta dan menerima suapan bagi membantu Jepah Holdings mendapatkan projek tenaga solar bernilai 1.25 bilion. Hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta yang dikenakan mencerminkan ketegasan sistem kehakiman Malaysia dalam membanteras rasuah. Walaupun pembelahan menafikan dakwaan dan memfailkan rayuan, keputusan ini menghantar mesej jelas bahawa tiada siapa boleh terlepas daripada tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Kes ini juga menjadi pengajaran kepada pemimpin dan pegawai kerajaan supaya mengambil tadbir urus yang bersih dan membebas rasuah bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan terus terpelihara. Ini adalah rujukan-rujukan tentang kes maklumat kita. Sekian, terima kasih.